Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada minggu ini Pendidikan Islam tahun 3 kita akan sambung tajuk sirah kita iaitu Wahyu Teragung. Okey, pada minggu ini kita akan tengok kepentingan wahyu. Okey, apa yang penting sangat wahyu ni? Kenapa wahyu ni diturunkan kepada manusia? Okey, yang pertama, wahyu ni adalah merupakan medium perantaraan. Maksud dia sebagai alat perantaraan antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita nak berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Maksud dia kat sini, apa yang Allah Taala suruh kita buat, apa yang Allah Taala larang kita buat. Okey. Okey, yang kedua, kepentingan wahyu yang kedua adalah sebagai mematahkan hujah. Okey, mematahkan hujah ni maksud dia mematahkan hujah-hujah orang kafir. Orang kafir ni kalau dia tak puas hati dengan orang Islam, dia akan cuba nak mempertikaikan sesuatu perkara. Jadi turunnya wahyu ni ada sebagai alat, sebagai medium untuk kita nak hujah, untuk mematahkan hujah-hujah bagi orang kafir. Okey. Yang ketiga, kepentingan wahyu yang ketiga adalah sebagai penyelesaian masalah. Okey, dalam dunia ni apa-apa masalah sekalipun, kembalilah kepada Al-Quran, iaitu wahyu yang turunkan oleh Allah. Semua ada daripada zaman dahulu sampailah akhir zaman nanti. Okay, semua permasalahan boleh dirujuk ataupun boleh kita rungkaikan masalah tersebut, nak dapatkan jawapan, semuanya ada dalam wahyu ataupun dalam Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita. Okey, kepentingan wahyu yang keempat sebagai menjelaskan perkara-perkara sam'iyat. Perkara-perkara sam'iyat ni perkara yang kita tak boleh lihat dengan panca indera kita. Contoh, sifat-sifat Allah, Allah itu wujud, Allah itu kekal, semua itu kita tak nampak. Tapi, macam mana kita tahu perkara sam'iyat ni? Semua ada diceritakan, dihujahkan di dalam Al-Quran. Okey, seterusnya kepentingan wahyu yang kelima. Dalam wahyu ni mengandungi iktibar ataupun pedoman tentang peristiwa-peristiwa terdahulu. Okey, dalam wahyu ni menceritakan tentang kisah-kisah umat terdahulu. Okey, sama ada perkara yang baik ataupun perkara yang sebaliknya. Jika perkara yang baik, ianya dijadikan pedoman kepada kita. Tapi jika perkara yang sebaliknya, ia adalah iktibar ataupun pengajaran bagi kita supaya apa? Supaya kita ni kena sedar, kita ni sebagai hamba-Nya, kita tak mampu nak lawan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai hamba Allah, kita kena patuh kepada segala arahan dan perintahnya, agar kita ni tak terjadilah seperti umat-umat terdahulu. Contohnya kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh dan bahteranya. Umat dia ni degil, tak nak dengar cakap dia, kutuk-kutuk dia, akhirnya tenggelam dalam laut. Okey, begitulah kisah-kisah yang lain. Sama juga. Jadi kita ni kalau boleh janganlah jadi seperti umat terdahulu, sebab benda ni dah jadi, dah pernah berlaku. Okey, seterusnya kita tengok iktibar peristiwa penurunan wahyu. Okey, kita tengok apa pengajaran daripada peristiwa penurunan wahyu ni. Okey, yang pertama Al-Quran ialah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Iktibarnya, kita mestilah menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup bagi mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Okey, Allah dah kata dah, kalau kita nak berjaya dengan dunia dan akhirat, maka jadikanlah Al-Quran ni sebagai panduan hidup kita. Okey, panduan ni maksud dia arah tuju kita. Okey, seterusnya yang kedua, kegigihan Nabi Muhammad SAW mendaki Jabal Nur. Okay, kita boleh ambil contoh kesungguhan Nabi Muhammad SAW dalam melakukan semua perkara, terutamanya dalam beribadah. Tengok, Nabi nak beribadah sanggup mendaki gunung. Kita nak solat, nak buat ibadah, tak perlu pun mendaki gunung. Duduk kat rumah pun boleh. Tapi kita banyak alasan, tak boleh buat itu, tak boleh buat ini. Tapi cuba kita tengok kesungguhan Nabi, dia nak tunjuk teladan dia kepada umat dia. Dia sanggup mendaki gunung yang tinggi tu, bukit yang tinggi tu untuk melakukan ibadah. Okey. Seterusnya yang ketiga, Nabi Muhammad SAW beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey.
Dekat sini kita mesti berpendirian teguh dan tidak terpengaruh dan dengan anasir yang tidak baik ada di sekeliling kita. Contoh, kita ni kalau kita tahu, contoh waktu solat Zuhur pukul berapa. Janganlah kita terpengaruh dengan kawan-kawan kita ataupun sekarang ni kita mudah terpengaruh dengan televisyen ataupun sekarang ni gadget. Masuk waktu solat buat tak tahu, buat tak dengar kan. Buat waktu tengok TV, main phone, main game, layan video kan. Okey. Jadi kita sebagai umat Islam ni, sebagai umat Nabi Muhammad ni, kita kena berpendirian teguh dalam beribadah. Bila masuk waktu solat, kita solat. Bila masuk bulan puasa, kita puasa. Jangan buat-buat tak tahu. Okey, yang terakhir sekali, wahyu yang pertama ialah Iqra', iaitu bacalah. Okey. Iktibar daripada surah Al-Alaq, iaitu ayat Iqra'. Ayat ini menyuruh kita supaya kita tekun dalam menuntut ilmu dan menjadikan amalan membaca sebagai tabiat. Dalam Malaysia pun tiap-tiap tahun kita sambut amalan membaca kan. Kat sekolah pun kita ada kempen amalan membaca. Kenapa kita galak, kenapa kita tekan sangat membaca ni? Kerana apa? Jika kita tidak membaca, maka kita akan jadi masyarakat jahiliah. Jangan jadi seperti masyarakat jahiliah yang tak tahu membaca. Okey. Latihan pada minggu ini. Okey, salin dalam buku tulis kamu. Tulis hari, tulis tarikh macam biasa. Kemudian tajuk dia Wahyu yang Teragung. Latihan yang pertama, nyatakan 3 kepentingan wahyu. Nyatakan 3 kepentingan wahyu yang kamu pelajari tadi. Okey, yang kedua, jelaskan iktibar penurunan wahyu. Apakah pengajaran, apa kesan-kesan penurunan wahyu tadi? Okey, 3 sahaja maknanya. Okey, dah siap nanti boleh hantar gambar latihan kamu kepada muallim. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu yang akan datang. Muallim akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.